wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar yang cikgu kasihi semua. Saya Cikgu Muhammad Zaki bin Abdullah, Guru Cemerlang Matematik Tambahan daripada SMK Bacok. Dan saya Cikgu Zamri bin Ceda, Guru Cemerlang Matematik Tambahan daripada SMK Longgapa 2, Kota Baru, Kelantan. Kami berdua akan membicarakan berkaitan dengan soalan matematik tambahan, iaitu yang melibatkan kertas 1 dan kertas 2. Bermakna berdasarkan kepada buah bicara nanti, yang pertama saya akan cuba mengupas berkaitan dengan analisis terang soalan kertas 1 dan kertas 2 matematik tambahan SPM 2020. Tujuan utama analisis ini adalah membantu pelajar untuk lebih bersedia dan fokus terhadap tajuk-tajuk yang akan keluar nanti dan memahami markah-markah yang diperuntukkan untuk setiap topik tersebut. Okey. Ini dari segi tujuan untuk soalan kertas 1 dan kertas 2. Sebagaimana yang pelajar ketahui, okey, komponen tajuk ini adalah sebagaimana yang tertera di skrin tersebut, yang mana sebagaimana kita semua tahu, pelajar pun tahu, topik-topik yang ada dalam matematik tambahan ini untuk dia punya format KBSM adalah melibatkan 5 komponen dan yang meliputi elemen teras dan elektif. Komponen-komponen tersebut adalah algebra, geometri, statistik, kalkulus, trigonometri, dan 2 subjek yang elektif iaitu aplikasi sains sosial dan aplikasi sains dan teknologi. Tajuk yang terdapat dalam komponen algebra adalah untuk tingkatan 4 fungsi, persamaan kuadratik, fungsi kuadratik, persamaan serentak, pindad dan log. Untuk tajuk tingkatan 5 iaitu janjang dan hukum linear. Okey, tajuk algebra ini adalah merupakan tajuk utama untuk kedua-dua tingkatan ini, iaitu melibatkan 7 daripada 21 tajuk yang ada dalam DSKP. Okey, untuk komponen geometri ada 2, iaitu geometri koordinat dan vektor. Statistik ada 4 tajuk, iaitu statistik, kebarangkalian, pilih satu dan gabungan dan taburan kebarangkalian. Kalkulus, pembezaan dan pengambilan. Trigonometri, sukatan membulat, fungsi trigonometri. Aplikasi sains sosial, nombor indeks dan pengatur cara linear. Begitu juga sains dan teknologi, penyelesaian segitiga dan gerakan pada garis lurus. Ini adalah 4 tajuk yang berada pada elemen elektif. Untuk seterusnya, berdasarkan kepada analisis yang dibuat terhadap tajuk-tajuk tersebut, kami telah berbincang dengan Cikgu Zamri untuk membuat kajian terhadap markah-markah yang diperuntukkan untuk setiap tajuk berikut. Maknanya, okey, secara keseluruhannya dipaparkan di skrin iaitu daripada tahun 2016, 2017, 18 dan 19, kami menganalisis mengikut markah-markah yang diperuntukkan mengikut tajuk. Tajuk tersebut seperti dipaparkanlah. Bermakna di sini tengok trend soalan dia adalah tahun 2016 hampir sama dengan 2017, hampir sama dengan 2018 dan hampir sama 2019. Dan di situ di sebelah kanan sekali cikgu jangkakan ramalan untuk tahun inilah, dijangka markah-markah yang diperuntukkan mengikut topik tersebut. Okey. Kalau mengikut di situ ada markah tingkatan 4, jadi kurang 90, separuh hampir sama seimbang antara markah untuk tajuk-tajuk tingkatan 4 dan tajuk tingkatan 5. Ini gambaran keseluruhan untuk semua tajuk. Dan saya minta Cikgu Zamri untuk cuba mengulas sedikit. Okey, jadi kalau untuk pelajar kalau tengok pada skrin tadi, yang mana berkaitan dengan tagihan markah untuk setiap komponen, kalau pelajar tengok yang mana komponen yang paling penting dalam kita punya banyak-banyak komponen itu adalah komponen algebra. Yang mana komponen algebra kalau pelajar tengok situ, yang mana markah dia, kalau pelajar tengok yang mana bahagian tajuk yang di bawah komponen algebra. Antara topik-topik yang kita
jangka dan kita ramalkan yang mana mempunyai markah yang sangat tinggi, okey, yang mana keluar dalam paper 1 dan paper 2, antaranya topik geometri koordinat, okey, topik bagi vektor, okey, topik bagi indeks logaritm dan sebagainya, yang mana topik-topik ini kalau pelajar tengok yang mana jumlah markah tu sangat besar. Okay, sebenarnya kalau pelajar tengok yang mana keluar paper 1 dan keluar paper 2, itu topik yang sangat penting. Okay, tapi topik semua penting, cuma ada topik yang terpenting dan topik yang kurang, okay, yang ataupun yang punya jumlah markah yang kurang. Antara markah yang kurang adalah topik pilihan dan gabungan. Okay, kebarangkali mudah itu yang kita buat sebagai soalan yang paling kalau pelajar tengok yang mana topik kebarangkali mudah, yang mana kita perlu belajar yang mungkin masa tu mungkin 2 minggu untuk kita lebih faham dengan kebarangkalian mudah, okay, yang mana memerlukan pemahaman yang sangat tinggi. Sama juga dengan pilihan dan gabungan, yang mana kita perlukan masa yang agak tinggi ataupun masa yang lama untuk kita belajar. Tetapi dia punya bilangan soalan ataupun dia punya peruntukan markah dia sangat kecil lah, di mana kalau pelajar tengok situ daripada 2016, okay, sampai 2019, dan ramalan kita hanya sekadar paling tinggi pun 4 markah saja. Okay, dan barangkali mudah bersama paling tinggi pun 4 markah juga. Jadi bagi saya untuk masa yang kita ada ni, atau lebih kurang 2 bulan lagi untuk kita menghadapi peperiksaan, so pelajar kena belajar strategi lah, okay, yang mana kita kena fokus kepada bab-bab yang penting yang mana keluar dalam paper 1 dan paper 2. Okay, kita kembali semula lagi untuk berikutnya. Okay, untuk seterusnya di sini bergambarkan gambaran keseluruhan tadi. Di sini saya cerita bahawa bagaimana untuk dapat A. Adakah perlu kita belajar semua tajuk untuk dapat A? Di sini kita perlu melihat bagaimana analisis yang telah dibuat oleh kami, bahawa berdasarkan analisis dibuat itu, belajar sampai tajuk vektor sahaja pelajar sudah mampu mendapat A. Ini berdasarkan analisis markah yang telah dibuat oleh kami, bahawa belajar tajuk tingkatan 4 semua, 4 tajuk tingkatan 5, pelajar sudah mampu mendapat A kerana markah yang diperuntukkan oleh pihak lembaga untuk membuat soalan 87%. Begitu juga dengan tahun 2017, 2018 dan 2019. Ini menunjukkan bahawa belajar tajuk ini pelajar sudah mampu A. Itu mudah saja. Walaupun kesan kepada COVID ke apa semua, mungkin sekadar pelajar dapat melihat markah untuk dapat A itu sampai tajuk vektor. Okey, maknanya jika pelajar tak sempat belajar tajuk pilihan tu, tak sempat belajar tajuk taburan kebarangkalian, tak sempat belajar tajuk fungsi trigo, adakah memberi kesan untuk mendapat A? Bagi pandangan cikgu, kalau mengikut agihan markah ini tidak memberi kesan sangat kepada untuk mendapat A, kerana markah yang diperuntukkan tersebut melebihi 80 markah. Ini untuk mendapat A. Ini pandangan saya sebagai pengalaman Cikgu Ahmed dan Cikgu Zamri pun bersama mengetahui bahawa analisis yang dibuat ini memang jelas bagi pelajar yang tak sempat tajuk-tajuk nak belajar. Jika melihat tajuk-tajuk saya bagi ini, anda jangan risau, anda sudah mampu untuk mendapat A. Yang penting, fokuskan dahulu untuk menghadapi peperiksaan SPM nanti. Okey, Cikgu Lia kelas. So, ya betul lah. Okey, betul yang kita tahu yang mana sekarang ni yang masa yang ada kita kena fokus kepada strategi lah. Okey, yang mana kalau tajuk yang kita rasa kurang lagi tu kita kena bagi kepentingan. Okey, yang saya mahu menitik beratkan terutamanya kertas 2. Okey, yang mana kertas 2 ni pelajar tahulah di mana situlah kita panggil lubuk markah. Okay, yang mana kalau tengok pada jumlah markah kita adalah 100 markah dan paper 1 80 markah. Jadi pengalaman saya, pengalaman saya yang lepas, yang bermula tahun 2016, pelajar kita akan drop di kertas 1. Yang mana kertas 1 dia banyak kepada soalan konsep dan soalan bukan rutin dan sebagainya, yang mana pelajar kena belajar cara yang betul, yang mana kita fokus kepada kertas 2. Dan kalau kita buat latihan nanti, contoh macam mudah je, kita buat latihan. Kalau kita ada set modul, yang mana kita akan buat nisbah yang sama, iaitu 1 nisbah 2. Maksudnya 1 paper 1 dan 2 untuk paper 2. Jadi baru balance dari segi konsep dan segi knowledge kita lah. Kalau kita main satu-satu, so tak balance. Jadi untuk balance yang kita punya pengetahuan dan teknik belajar sebagainya, kita kena buat 1
bagi paper 1 dan 2 untuk paper 2 paper 1 dan 1 bagi paper 2. Jadi bawa bela dan kita boleh memasuk dengan baik insya-Allah untuk dapat A, dan saya tidak jadi mustahil. Sebab ada pelajar yang mana daripada gagal dapat A untuk akhirnya. Ingat, kita bermula tak penting, yang penting berakhir. Okey, seterusnya mungkin ada pelajar merasakan bahawa mereka tidak yakin untuk mendapat B, untuk mendapat A. Bagi kami ada mengkaji lagi, menganalisis bagaimana untuk dapat B. Ini satu fokus di sini untuk mendapat B. Mungkin pelajar tersebut lemah indeks dan log. Saya buang indeks kita tu buang, maknanya tengok lemah pembezaan dan lemah terigu. Masih lagi dapat B. Ini satu perkara yang penting apabila kita belajar fokus dan mengetahui tajuk-tajuk itu mengikut markah, berapa markah yang diperuntukkan, maka kita rasa yakin. Kita tak mampu indeks dan log, kita tak mampu jawab katakan pembezaan, kita tak mampu jawab terigu, masih lagi dapat B. Kerana kita tahu bahawa tajuk-tajuk yang diperuntukkan itu sememangnya kalau mengikut analisis saya buat membawa pelajar kepada untuk mendapat target B. Ini jelas sekali, sebagaimana pengalaman saya dapati sebagaimana analisis dibuat ini sememangnya jika pelajar dapat menguasai dengan baik topik-topik yang sebagaimana untuk target B, insya-Allah pelajar akan dapat B. Dan kadang-kadang ada lebih daripada B, mungkin A minus. Itu dari segi bagaimana markah-markah itu diperuntukkan untuk target B. Ada pandangan dari itu? So yang mana untuk pelajar B, untuk target B, saya bagi suggestion lah di antara topik-topik yang kita kena betul-betul master lah. Yang mana di antara buku linear, yang kita kena betul-betul master. Biar datang soalan macam mana pun kita boleh jawab. Topik buku linear sebagainya lah. Katakan contoh buku linear yang kita tengok sekarang ni, yang mana graf berada pada kuadran yang pertama lah. Itu yang kita tengok yang soalan lepas, yang mana dia punya graf berada pada kuadran pertama. Mungkin tahun ni kita ramalkan, yang mana graf berada pada kuadran yang ketiga. Jadi mungkin, mungkin semua mungkin. Jadi bila graf linear ni sama ada berada pada yang kuadran pertama ataupun kuadran kedua ataupun kuadran ketiga, tak ada masalah. Yang penting kita tahu konsep buat graf macam mana. Jadi nanti bila kita masuk pada buku linear nanti, saya akan present ke pelajar semua yang mana dari segi peraturan markah, dan kita tengok apa yang pelajar selalu buat kesilapan. Tajuk mudah tapi ramai pelajar hilang markah. Tajuk yang simple, tajuk yang kita rasa mudah, tapi pelajar akan didenda ataupun dihilang markah sebab adalah beberapa kesilapan yang perlu dielakkan untuk mengelak markah tolak. Terima kasih Cikgu Zamri. Berdasarkan analisis topik ini jelas untuk target B, ini tajuk dia. Bagaimana pelajar mungkin dia tak pernah lulus MA tapi nak kredit, tak pernah lulus daripada tempat sampai di kelima. MA ni agak suka, payah, lemah semangat. Tapi jangan risau, berdasarkan yang saya buat ini, bagaimana untuk mendapat C, pelajar akan tengok tajuk mana yang perlu difokuskan dengan masa yang ada ini. Mungkin anda ada putus asa, ada gagal, sentiasa gagal, tempat gagal, terlima pun gagal, raya pun gagal. Tetapi untuk dapat C macam mana? Ini satu perkara. Berdasarkan apa yang cikgu analisis ini, jelas sekali hanya belajar 10 tajuk sahaja anda mampu dapat C. Ini satu perkara. Maknanya fokus. Apabila kita tak pernah lulus, jangan fikir untuk dapat A. Bukan tidak boleh. Kita target C dahulu. Bila dah C, target B, baru target A. Maknanya supaya kita belajar sesuatu perkara itu berdasarkan kemampuan kita. Sebagaimana target C tadi. Target C tadi menunjukkan bahawa 10 tajuk perlu berdasarkan analisis markah yang diberikan, membawa markah daripada tahun 2016 sampai 2019 lebih 50 markah diperuntukkan. InsyaAllah jika fokus betul-betul, mahirkan betul-betul tajuk tersebut, hanya 10 tajuk sahaja anda mampu mendapat C. InsyaAllah dengan putus asa, sebab MA ini sesuatu perkara yang agak rumit dan sukar. Jangan menyukarkan kerana ada bahagian-bahagian yang mudah. Bukan semua soalan MA itu agak sukar, tetapi kita kena fokus. Masa sebulan lagi ada ini, saya syorkan pelajar yang tidak pernah lulus
supaya fokus untuk target C. Ini cadangan saya supaya anda lebih rasa yakin dan mampu. Kerana bukti telah ada, markah yang diagihkan itu membawa markah sebanyak lebih 50 markah. Kalau ikut dia punya grade 50 markah ini, kalau peringkat SAPS adalah C lah. Tapi mungkin peringkat sebenar mungkin lebih lagi. InsyaAllah semoga dengan usaha-usaha yang berterusan oleh anda, kita akan dapat menjawab dengan lebih baik. Ini dari segi analisis kami buat terhadap untuk target C. Okay, jadi kalau tengok daripada result yang lepas-lepas, yang daripada bekas pelajar dan daripada pelajar yang saya dapat maklumat yang mana daripada PBD dan grade daripada JPN, yang mana kalau tengok pada analisis yang JPN buat, yang mana pelajar daripada tingkatan 4 sampai ke trial, yang mana markah dia di antara 20 hingga 40 markah. Jadi bila SK nanti, mungkin pelajar ni dia dapat grade yang lebih tinggi, mungkin dapat B dan sebagainya. So tu beritahu awak, yang pentingnya kita fokus kepada SPM. Yang lepas-lepas tu buat sebagai pengajaran untuk kita. Jadi antara permasalahan utama pelajar yang mana yang berlaku inilah, yang mana pelajar dah block MA dalam kira dah block, bila dah block jadi masalah besar lah bila kita belajar nanti. Jadi menimbulkan satu permasalahan yang agak tak baiklah untuk pelajaran, yang mana dah bila gagal daripada trial, daripada form 4 sampai ke trial, gagal bila dah frust lah, ikut harap. Tapi ingat, kita tak belajar, kita masih lagi ada peluang lagi, dan selagi tak masuk tak ada exam, kita masih ada peluang lagi untuk dapat grade yang lebih tinggi lah. Ini berdasarkan kepada pengalaman Cikgu Zamri, jelas menunjukkan bahawa walaupun pelajar tersebut yang penting sekali jangan putus asa. Okey, sebagai rumusan terhadap dia punya analisis item ini menunjukkan bahawa dia tahu bahawa bagaimana untuk dapat C, bagaimana untuk dapat B, bagaimana untuk dapat A. Nah, di situ dipaparkan di skrin. Untuk target C, belajar 10 tajuk yang mahir betul-betul, maka dibutuhkan lebih 50. InsyaAllah di situ anda mampu untuk mendapat C. Jika anda rasa ingin target B, 12 topik perlu anda kuasai sebagaimana yang telah kami bincangkan tadi, bahawa jika target B, maka lebih 60 diperuntukkan. Bagaimana untuk dapat A, iaitu perlu menguasai 15 topik daripada 21 topik yang diperuntukkan, lebih 80 markah. Di sini jelas menunjukkan bahawa bergantung kepada anda masing-masing. Jelas sekali, sebelum kita pergi lebih lanjut lagi, nak buat latihan, nak tengok soalan, ini adalah asas utama kita belajar. Kita tengok, kita nak target C, belajar betul-betul 10 tajuk itu. Jangan berbanding dengan tajuk-tajuk yang kita tak mampu dan markahnya tidak banyak. Contoh pidato dah bergabungan, kita mungkin tak faham, tak mampu. Kenapa kita mengejar 3 markah? Hanya mengambil masa yang lama yang menjadikan MA itu agak payah kerana tajuk itu. Ini satu perkara yang perlu kita, cikgu sekalipun, pelajar sekalipun kena fahami. Bukan kita tidak belajar tajuk tersebut, tetapi kita perlu memahami bahawa berapa markah tajuk itu yang diperuntukkan. 3 hingga 4. Masa untuk belajar tajuk itu mungkin mengambil masa 2 minggu atau 3 minggu. Dan mungkin nak faham mungkin agak susah. Saya betul Cikgu Ki. Okay, so yang mana yang Cikgu Ki beritahu tu betul lah. Yang mana ada setengah pelajar ni tajuk yang mudah dia ambil ataupun dibuat sebagai summary level. Okay, summary level maksudnya norm indeks, ukur linear, janjang, yang tadi pesan sentuh sebagainya, dia ambil summary level. Okay, dia beranggapan bahawa topik ni dah settle. Okay, so sekali ni itu amalan kurang baik. So yang mana pelajar ni dia dah fokus, dah okey dah tajuk ni dah. Tetapi bila keluar soalan yang bukan rutin untuk topik-topik tadi, dia tak boleh jawab. Jadi dia fokus kepada topik-topik yang dia rasa macam ada markah tinggi. Contohnya macam tadi lah, saya setuju sangat dengan pidato, kebarangkalian mudah sebagainya. Topik-topik tu yang mana kalau tengok pada analisis, yang mana markah kecil. Lepas tu kita nak belajar ni, kita kena ada suatu target dan satu strategi. Okay, kalau tengok pada, kita tengoklah yang sejarah-sejarah hari ni, yang tengok yang juara EPL, yang tahun 20, yang 2 tahun lepas, yang mana yang grup yang kecil lah, pasukan yang kecil boleh jadi champion untuk Liga Arab. Sebab apa? Sebab strategi itu penting. Ada pelajar yang cemerlang dalam kelas, tetapi akhirnya dapat grade yang tak comel.
Kami itu maksudnya bukan yang grade A dan sebagainya lah. Okey, sebab apa? Sebab ia salah strategi. Ada pelajar yang mana dia fokus kepada soalan kebab. Bila buka soalan paper 2 ataupun paper 1, dia fokus pada soalan kebab dan tengok-tengok masa, dia tengok satu soalan, dah 15 minit dia bagi masa. Sedangkan satu markah bersamaan dengan 1.5 minit. Jadi kalau tengok pada 3 markah, jadi lebih kurang 4 minit yang kena bagi. So ada setengah pelajar yang mana jumpa soalan yang agak mencabar, dia suka pada soalan mencabar, dia buat sampai masa yang agak lama. So dia efek kepada soalan lain. Jadi saya banyak pengalaman yang mana pelajar yang cemerlang atau pelajar yang agak baik dalam MA, tapi result dia kurang menarik ataupun kurang cerdas sebab salah strategi. Jadi kita kena atur strategi yang mana kita kena tahu, okey, kena ambil pengalaman daripada cikgu, okey, kena tahu cara lagu mana jawab paper 2, macam mana paper 1 lagu mana sebagainya. InsyaAllah dia boleh bantu kita untuk top up sikit kemahiran kita nanti dah, insyaAllah. Okay, terima kasih kepada Cikgu Zamri. Pengalaman-pengalaman yang ada di kalangan cikgu banyak, mungkin boleh membantu pelajar untuk memfokuskan tajuk-tajuk mana yang perlu mereka belajar. Sebagaimana saya beri tadi sebelum ini, anda cuba perhati, hayati dan cuba kaji. Maknanya, cuba kaji tajuk mana yang anda rasa boleh menjawab dengan baik dan tengok markah tersebut. Dan supaya kita kumpul-kumpul tajuk itu, adakah mencapai target C atau lebih. Saya yakin semua pelajar bila bersedia dan fokus, insya-Allah belajar dengan lebih mudah dan jangan anggap MA ini satu perkara yang agak sukar. Sebagai rumusan terakhir untuk cikgu ini bergantung kepada anda, target C, target B, target A. Kerana semua ini adalah cikgu dah paparkan, buat analisis, memang jelas bahawa belajar sebagaimana cikgu bagi tahu tadi, 15 topik memang A. Itu dah dibuktikan dari segi analisis cikgu peruntukan markah. Untuk B 12 topik tadi dan untuk C 10 topik tadi. InsyaAllah boleh menjawab dengan baik. Dan untuk slot seterusnya, bagaimana anda nak melihat bentuk soalan kertas 1 dan kertas 2. Untuk slot yang pertama ini, kita berakhir setakat ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga sihat-sihat semua dan bersedia untuk SPM tahun hadapan. Okey, akhir kata daripada saya, untuk sesi pertama ni, jangan putus asa, teruskan momentum untuk kita terus berjaya. InsyaAllah, bermula tidak penting dan berakhirnya itu yang penting. Jadi ada pelajar yang bermula dengan agak kecewa tapi akhirnya cemerlang dalam MA. InsyaAllah kita jumpa untuk sekali sesi yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.